Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita masih lagi dalam program Salam Santai. Kali ini kita bersalam-salam santai sahaja. Okey, kali ini kita ingin ada tetamu yang sangat kita hormati. Kita bersama dengan kita akan bersama dengan pengerusi Finas Encik Zakaria Abdul Hamid. Okey, kita akan bertanyakan dengan Tuan Zakaria atau Encik Zakaria berkenaan dengan keadaan semasa terutama COVID-19, terutama dalam industri perfilman dan juga ada beberapa isu yang berbangkit. Okey, kita cuba mendapatkan uh, kita cuba menghubungi beliau ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sekarang kita sedang bersiaran di Suara TV. Okey, kita bersama dengan pengerusi yang berbahagia Encik Zakaria Abdul Hamid. Apa khabar tuan? Baik-baik, Alhamdulillah. Okey, macam mana, dah sihat dah? Tadi kita masuk ward. Okey. Okey, tuan, sempena PKP yang disambung ini, okey, pertama baru tadi baru sidang media diadakan bersama dengan 3 persatuan Persatuan Seniman, Persatuan Proprima dan juga Persatuan FDM berkenaan dengan Padu Citra yang berkuat kuasa pada 1 Februari ini. Boleh tuan jelaskan sedikit tentang perkembangan tentang Padu Citra pada 1 Februari ini? Okey, pada Citra ni sebenarnya pada 14 Januari yang lepas, Perbadanan iaitu board meeting telah pun meluluskan untuk kita menambah baik Padu Citra ni. Okey. Okey. So apa yang kita akan lakukan, kita akan memperkemaskan lagi Padu Citra, yang mana ianya akan kata orang tu melibatkan kita punya skim akreditasi. Itu yang kita akan lakukan. Okey. Ya. Okey, bagaimana dengan kaitan yang tidak melibatkan 3 persatuan ini tuan? Okey, sebenarnya bukan tidak melibatkan. Cuma bermula daripada 1 Februari, kita hentikan dulu penglibatan persatuan kerana kita akan mempunyai syarat-syarat baru untuk persatuan menyertai Padu Citra. Maknanya, persatuan akan dijemput untuk menyertai semula Padu Citra. Macam itu. Maksudnya bukan seterusnya lah. Barulah. Syarat-syarat baru. Dengan syarat-syarat yang terbaru lah Ya. yang akan dikemukakan kemudian. Kita nak memantau keberkesanan persatuan-persatuan inilah. Dan kita mengharapkan supaya 3 persatuan yang kita engage selama ini dapat kekal bersama dengan kita nanti. Ya. Kerana saya juga nak mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada 3 persatuan ini yang telah pun membantu Finas, yang mana Padu Citra ni kita telah mulakan pada tahun 96-97. Ya. Masa itu chairman ataupun pengurusi pertama kita, Tan Sri Samad Idris. Yes. Ya, kita mulakan pada masa itu yang mana kita mensyaratkan kepada produser untuk yang datang untuk memohon lesen untuk mendapatkan pengiktirafan ataupun kata orang tu apa ni, endorsement daripada 3 persatuan tersebut. Yang mana FDM untuk pengarah filem, kemudian seniman untuk kita punya para pelakon, dan seterusnya Proprima untuk kita punya petugas-petugas belakang tabir, iaitu kru production. Iaitu asalnya. Okey tuan. Setelah hampir lebih 20 tahun program ini dijalankan, kita melihat bahawa tidak ada pemantauan yang jelas dan tidak ada kaedah-kaedah penambahbaik dari segi profesionalism kita punya sama ada pengarah, pelakon dan juga pekerja-pekerja belakang tabir. Sebab
boleh menjadi ahli persatuan-persatuan yang akan memohon untuk menjadi ahli kita punya visi ni lah. Ya. Persatuan Pada Citra lah. Okey, dari segi pemantauan selama ini, selama hampir 20 tahun, yang ketidakberkesanan yang tuan nampak dari segi sudut apa tuan? Dari segi profesionalism dia, kita tak dapat nak kata orang tu untuk dapat database yang solid. Sebab sekarang ini kita melangkah ke pesada dunia, sebab kita nak kita punya pelakon, kita punya pengarah dan juga pekerja-pekerja kita merupakan orang-orang yang profesional. Dan kita nak sediakan database untuk mereka supaya bukan sahaja mereka boleh diambil menjalankan tugas di dalam negara, tetapi kita nak juga mengeksport tenaga-tenaga kerja ini ke luar negara. Yang itu matlamat kita sebenarnya. Itu matlamat. Kita pergi lebih jauh lagi. Jadi maksudnya itu kita kena datang ke semua kita punya penggiat-penggiat seni ini. Jadi secara dasarnya maksudnya pihak Finas tidak dapat secara solid daftar untuk semua apa yang dikehendaki selama ini, dan untuk untuk memperbaiki balik Finas mengendalikan sendiri pada PC ni, maksudnya begitu. Kita mengendalikan akreditasi dan kita mengharapkan seberapa ramai yang boleh penggiat seni ini kita diterapkan melalui akreditasi, dan kemudian mereka boleh menjadi persatuan, masuk persatuan, dan persatuan-persatuan ini mempunyai ahli-ahli yang mempunyai pengiktirafan dari segi kemahiran mereka. Ya, begitu. Maksudnya persatuan yang diceburi itu adalah persatuan yang sedia ada ataupun mereka akan nak mengambilkan persatuan yang lain? Maksudnya macam mana itu? Boleh, persatuan sedia ada pun boleh, persatuan-persatuan baru pun boleh, tetapi apa yang kita nak, persatuan-persatuan tersebut mestilah lebih fokus. Contohnya yang saya nampak fokus FDAM. Memang FDAM ni memang dia betul-betul hanya pengarah saja yang menjadi ahli persatuan. Where else mungkin persatuan-persatuan lain tu kena perkemaskan, macam seniman kena pastikan betul-betul orang yang berlakon, kan? Begitu juga dengan Profima, kena pastikan kru-kru yang ada yang mendaftar sebagai ahli itu merupakan yang betul-betul diperlukan dalam produksi. Ya. Sebab apa? Sebab selepas ini kita akan mewajibkan persatuan-persatuan yang berdaftar dengan kita ni untuk memperbaharui pendaftaran mereka dengan Finas setiap 2 tahun. Jadi kita dapat, kata orang tu, dapat sentiasa berinteraksi dengan persatuan-persatuan ini. Dan dalam masa yang sama juga, kita akan menyalurkan bantuan-bantuan kita kepada persatuan-persatuan ini untuk menjalankan training dan sebagainya untuk meningkatkan lagi taraf profesionalism kita punya penggiat-penggiat seni ini. Ya. Okey, apabila keputusan Finas pada 1 Februari ini disetujui oleh bot ataupun lembaga, adakah benda ini telah dimaklumkan kepada Finas, kepada 3 persatuan ini dipanggil untuk diberitahu atau sebagainya? Yang ini keputusan pada 14 Januari lepas adalah keputusan akhir kita. Sebelum tu dalam bot meeting sebelum itu pun kita dah umumkan kepada persatuan-persatuan. Dan saya rasa persatuan pun sedia maklum. Dan ini sebenarnya tidaklah melibatkan secara langsung persatuan, cuma kita menambah baik dengan mengadakan skim akreditasi. Dan kita mengharapkan persatuan-persatuan ini dapat membantu kita untuk mendaftarkan ahli-ahli mereka dalam skim akreditasi. Itu saja sebenarnya. Mudah saja. Maksudnya benda ni simple je. Maksudnya pihak mereka bukan benda yang complicated sangatlah. Cuma datang, berjumpa. Tidak. Saya tak nampak ada masalah ataupun ada komplikasi kat situ. Cuma sekarang ni kita nak minta kerjasama daripada persatuan daftarkan ahli-ahli mereka dalam skim akreditasi kita. Kan kita sudah buka program akreditasi tersebut. Maksudnya apabila tadi dalam sidang media masuk seolah-olah macam satu keputusan mengejut yang dikatakan pada mereka keputusan 1 Februari itu yang tidak melibatkan mereka, kan. Jadi kami pun saya dalam mesyuarat bot yang bulan 12 pun kita dah
selepas ini kalau mereka ingin berjumpa untuk berbincang dan ataupun untuk menambah baik, boleh datang ke Finas berjumpa dengan tuan sendiri ataupun pegawai-pegawai yang berkenaan. Betul tak, Tuan? Ya, boleh, tak ada masalah. Dan sekarang ni pula, bila kita dah hentikan bermula 1 Februari, dan sekarang ini persatuan boleh mula mendaftar semula. Boleh mendaftar semula untuk menyertai pada juta ini. Tak ada masalah. Dia bukan satu masalah besar lah. Maksudnya bukan diorang tidak terlibat langsung secara langsung. Ada pendaftaran baru je lah. Lebih kurang macam tu lah. Bukan maksudnya Finas mengenepikan persatuan-persatuan ini sebenarnya. Tidak. Bukan. Kita Kan? akan terus menjalankan tugas-tugas yang telah mereka jalankan. Cuma kita nak memperkemaskan saja. Ya. Untuk menambah baikkan lagi Baik, sistem. lepas ini kita akan betul-betul bersama dengan persatuan, kita akan bantu persatuan, kita akan sama-sama sebab kalau Finas nak buat semua pun memang tak mampu. Ya. Cuma sekarang ni kita nakkan persatuan-persatuan yang daftar dengan cerita pada cerita ni, mereka kena pastikan betul-betul fokus dalam kendalian di persatuan dia, yang mana fokus kepada ahli-ahli yang telah pun kita persetujui. Ya. Okey, dari segi FDM tu saya rasa dia tidak ada masalah sebab dia fokus kepada pengarahan dan juga kepada seniman. FDN, contoh FDN tak ada masalah je. Datang balik ke Finas dan dapat semula lah sebagai salah satu daripada persatuan yang akan menyertai pada cerita. Macam tu je. Cuma dari segi Proprima dia mempunyai banyak kategori. Itu juga dia. So yang ini harus diperbincangkan dengan terperinci dengan Finas mungkin? Bincang kan macam mana kaedah dia untuk kita fokus pada satu-satu profession. Yang apa ni, kalau macam Proprima, kita ada keperluan dalam SPP kita perlukan cameraman contohnya lah kan. Dan kita kena ada chapter untuk cameraman. Kemudian apa lagi, juru makeup. Kena ada chapter dalam Proprima tu, juru makeup. Ataupun mungkin ada persatuan lain, persatuan juru makeup pun boleh hidup, kita tak ada masalah. Kan. Persatuan cameraman pun kita tak ada masalah. Tapi kita nak betul-betul fokus sebab senang untuk kita membantu untuk meningkatkan lagi tahap profesionalism kita punya pasukan ni. Dan Bila kita dah ada database ini, kita akan gunakan database ni untuk kita promote mereka sebenarnya untuk bagi kerja. Macam tu kan. Bila kita dah ada database yang betul-betul kemas dan bukan setakat kita boleh gunakan mereka ini dalam negara seperti yang saya sebut tadi, kita boleh bawa mereka juga keluar negara untuk kata orang tu nak menunjukkan bakat mereka dari segi kemahiran masing-masing lah. Dengan mungkin juru makeup dia, dengan penulis skrip dia kan. Mungkin dengan penulis skrip dia, dengan pelbagai kan. Saya rasa dia focusing pada sesuatu. Dia fokus betul. Jadi baru nampak industri kita ni ada kebakaran kita tak cakap marabah. Ya. Dan pengarah ni nampak jelas lah. Sebab pengarah dia tidak memfokus kepada benda lain. Maksudnya memang pengarahan tu pengarahan kan. Dari segi saya fikir dia pun kena ni ke betul-betul pelakon. Yang dalam dia punya skop dia lah. Persatuan dia tu kan. So supaya Finas juga dapat memantau berapa jumlah ahli dan juga data-data yang untuk dibantuan ke kan. Bila kita dah daftarkan mereka di bawah sistem akreditasi, mudah kita untuk memantau keberkesanan tersebut. Dan sebenarnya kita nak pergi jauh lagi sebenarnya sebab apabila kita dah ada sistem akreditasi ni, kita akan buat skill office juga untuk mereka. Dan selepas ini kita tak ada bising-bising lah mana kenapa aku dapat bayaran cipu dia apa semua kan. Kan. Nanti kita akan sediakan skill office untuk juru makeup. Berapa 1 jam kena bayar. So itu dah spesifik lah kan. Kita jauh lebih nak pergi. Yes. Ini baru permulaan. Sebenarnya kita ni sepatutnya daripada kerjasama daripada persatuan juga. Persatuan lah, insyaAllah saya rasa saya pun kenal semua benda-benda persatuan. Saya rasa tak ada masalah tu. So saya rasa itu bukan bila dah kenal begitu bukan masalah untuk berhubung, untuk bercakap, untuk menelpon kan. Boleh secara individu pun boleh saya rasa kan. Seperti mana Suara TV bersama dengan Tuan Sri meminta untuk menjawab atau memperkatakan sesuatu supaya dia lebih jelas
Kan, saya lebih suka dia berdepan begini dan mereka tidak kata ada media bermain peranan lain berkata lain. Jadi biar kita bercakap pasal depan. Kan? Okey, berbalik kepada Sangat transparent apa yang kita nak buat. Kita tak Yes. ada hidden agenda dan sebagainya. Ya. Yang kita nak buat ni adalah ke arah kecemerlangan industri kita, insyaAllah. Okey tuan, kita berbalik kepada PKP yang akan disambung kepada 15 Februari ini. Okey, pendekatan Finas kali ini. Tadi juga ada timbul juga yang mengatakan bahawa pihak Finas kenapa tidak menyediakan untuk industri filem ini lebih awal. Sedangkan benda ni dah tahu dah, PKP dah ada dah. Macam mana penerangan ataupun untuk dijelaskan oleh pihak Finas sendiri? Okey, sebenarnya masa mula-mula 13 Januari kalau tak silap saya kan, kita mula PKP. Masa tu kita dah sit down dah sebenarnya menyediakan SOP baru. Dan kita ambil beberapa hari untuk menyediakan SOP tersebut. Termasuklah kalau di lokasi berapa orang yang boleh hadir dan sebagainya. Kita dah siap dah sebenarnya. Dan kita telah pun kemukakan kepada kementerian dan terusnya kementerian dah bawa kepada MKN. Tetapi apabila sampai kita punya yang masa pertama PKP ni dah berakhir pun masih lagi tidak Menurun. dapat keputusan daripada pihak MKN. Sebab itu yang saya keluarkan kenyataan sebab pada hari semalam. Mohon supaya mereka mempertimbangkan apa ni syuting ni. Kami di Finas ni kita sebahagian daripada industri dan kita faham sangat keadaan anak-anak buah kita kan. Yelah. Dalam masa 2 minggu tak ada video pun sakit tuan Nazri, bukan-bukan. Yelah, itu hasil pencarian mereka. Ya, itu mata pencarian dan mereka pula dibayar gaji hari dan sebagainya. Kita sangat maklum dan kita sangat prihatin. Sebab tu kita sekarang ni terus kata orang tu nak cakap kerja lebih kurang macam tu lah ya. Memohon pertimbangan daripada pihak MKN. SOP tu kita dah sediakan lama dah. Saya kena aja PKP 13 dari bulan Januari lepas kita dah siapkan kita punya SOP. Cuma nak menunggu kelulusan tu saja yang kita belum dapat. Ya, itu pihak atasan lah. Harapkan supaya semua warga industri bersabar sikit lagi. Jangan cakap kami tak buat kerja, kami buat kerja, kami betul-betul juga buat kerja. Kami sebahagian daripada industri dan semua saya ingat agensi sama macam Finas. Ya. Dia akan pastikan anak-anak buah dia dalam keadaan yang selesa. Itu juga kita lah. Yalah, juga. Dan mungkin masa untuk mengendalikan kali ini, untuk SOP yang kali ini, dia menggunakan SOP yang sama ataupun ada ditambah baikkan sekali lagi? Ditambah baik. Kita sanggup sediakan SOP baru yang mana lebih ketat. Kan? Janji kita dapat buat penggambaran, dapat buat kedekat lokasi. Ada juga yang isu tadi berbangkit bahawa dia berbandingkan apabila dengan TV station, TV perdana TV station boleh mengada penggambaran juga, sama juga mereka akan ada interview juga. Diorang ada juga sampai mereka ada juga boleh buat konsert, tapi industri filem dan industri swasta ni tidak dibenarkan. Bagaimana komen tuan terhadap isu ini? Okey, yang pertamanya berkenaan dengan program TV. Yang memang tidak akan dikenakan perkataan adalah apabila mengadakan liputan berita. Yang itu memang kita tak boleh halang. Itu kita consider sebagai essential service. Jadi yang memang perlu bayangkan kalau mungkinnya TV kita tak ada berita. Orang boleh buat liputan. Kan? Memang rakyat tak dapat maklumat lah. Ya, tak dapat berita. Kita tak boleh petikan, kita tak boleh bandingkan lah yang itu kan. Okey. Kemudian yang dari segi studio semua tu saya difahamkan kebanyakan program-program tu dah pun dibuat sebelum lagi PKP. Dan mereka pun kalau kita tengok program-program yang ada kat dalam TV tu memang tak melibatkan Penonton dan sebagainya. Saya ingat itu yang mereka mendapat pelepasan kan. Dia ada pemerintahan lah dari segi program-program TV dan juga syuting filem drama ni lah. gambaran yang kita nak buat di lokasi memang
memang jauh dia punya. Yelah, kalau nak ikutkan dari segi lagi si pergerakannya pun beza tuan. Apabila menyanyi ni dia tak ada sentuh-menyentuh. Tapi kalau drama ni dia ada sentuh-menyentuh. Kalau you tak boleh buat liputan akhbar ke mana boleh? Tak boleh. Berita kena jalan, berita 24 jam kena jalan. Kena masyarakat kena tahu ya. Dengan buat drama dan sebagainya ni beza kan. Tapi Yes. kita terus usahakan untuk dapatkan kita punya pelepaskan untuk kebenaran. Okey, terima kasih tuan terhadap interview kami. Terima kasih bersama dengan saya Salam Santai kali ini. Semoga penonton-penonton hubungi kami di sini. industri Masa hubungi kami akan memberi perkataan tu feedback dan sepatutnya kepada industri kita. Okey, mungkin akhir kali untuk nasihat kepada industri-industri penggiat-penggiat seni di luar sana tuan untuk akhir kata. Okey, saya mengharapkan supaya kita kekal dengan kaedah kita, jaga kita, dan saya mengharapkan bersabar sikit lagi dan kami di Zenas akan memastikan bahawa rakan-rakan kita di luar sana yang bergiat dalam seni akan terus dapat keselesaan. Sabar sikit lagi. Kita dah lalui 2 minggu dan saya mengharapkan benda ini tidaklah akan berpanjangan, insyaAllah. Okey, maksudnya kita kena jaga kita lah juga SOP supaya. Betul. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih terhadap kerjasama tuan-tuan dengan saya dan saya ucapkan selamat bertugas. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu tadi kita bersama dengan pengurusi finans Tuan Zakaria Abdul Hamid yang menjawab beberapa soalan yang berbangkit tadi. Hingga waktu itu saya mengucapkan ribuan terima kasih dan segalanya di hujung jari anda. Kita jaga kita. Assalamualaikum.